Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di dalam channel Amirul Torota. Oke guys, pada kali ini aku akan menceritakan mengenai salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Nur Aiman. Oke guys, sebelum aku melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe aku punya channel. Okey guys, mesti korang pernah mendengar ataupun tidak pernah mendengar lagi cerita Nur Aiman. Nur Aiman ni ialah salah seorang sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Nur Aiman ni merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang seringkali boleh dikatakan membuat hal kepada Rasulullah, dan seringkali tingkah lakunya akan membuatkan Rasulullah seringkali ketawa. Nur Aiman juga dia punya habit dia, dia ni suka minum arak. Okey guys, bukan biasa-biasa, dia ni suka minum arak, dan setiap selepas kali dia minum arak, contoh dia minum arak tu malam, lepas tu keesokan paginya dia akan mengaku di depan Rasulullah bahawa semalam dia telah minum arak, dan Rasulullah akan mencambuk ataupun Rasulullah akan sebat dia. Dan setiap kali dia minum arak, dia akan mengaku kesilapannya di depan Rasulullah. Dan ada pada suatu masa tu ketika dia mengaku dia minum arak lagi, dan salah seorang sahabat Rasulullah telah melaknat Nur Aiman. Tetapi Rasulullah mengatakan jangan laknat Nur Aiman sebab dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Di sini kita dapat tengok ketegasan Nabi, sikap Nabi. Nabi ni jelas menunjukkan walaupun Nur Aiman ni dia suka minum arak, tetapi itu adalah perangai dia, dia punya habit. Biasalah kan manusia ni ada habit dia, ada perangai tingkah laku dia yang dia tak dapat nak ubah dalam masa yang singkat. Mungkin dia memerlukan lagi masa untuk dia menghentikan perbuatan tersebut. Okey, aku nak share dua kisah mengenai cerita Nur Aiman ni. Okey, kisah yang pertama ni, pada suatu hari tu Rasulullah menerima kunjungan tetamu daripada negeri Syam. Tetamu tu boleh dikatakan tetamu yang terhormat pada masa tu, dan mereka menaiki unta-unta, dan ketika tetamu tu sedang berjumpa dengan Rasulullah, dan mereka telah meninggalkan diorang punya unta dekat luar kan. Lepas tu Nabi telah menyuruh Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar untuk mengawal unta-unta tetamu Rasulullah adalah Nur Aiman. Lepas tu salah seorang daripada sahabat Rasulullah tu dia macam nak bergurau dengan Nur Aiman. Dia panggil Nur Aiman, dia cakap macam ni, Nur Aiman, oh sedap kalau unta tu dapat kita buat makan sate ke apa kan. Lepas tu Nur Aiman pun cakap, betul juga kan, kalau dapat makan sate sedap juga. Nur Aiman cakap macam tu. Lepas tu selang beberapa minit, sahabat pun telah tengok semua unta tu telah tertiarap ke tanah. Nur Aiman telah menyembelih seekor demi seekor unta tu guys. Masya Allah. Sahabat jadi terkejut dengan kejadian tu, ialah mereka bergurau je dengan Nur Aiman, tapi mereka tak sangka pula Nur Aiman tu dia pergi sembelih betul-betul unta tu guys. Nur Aiman pun cakap dekat para sahabat, dia cakap aku nak pergi jauh, aku nak lari jauh. Okey, Nur Aiman nampak situ, Nur Aiman ingin melarikan diri. Selepas perbincangan tetamu-tetamu Rasulullah dengan Rasulullah selesai, lepas tu diorang pun keluar. Alangkah terkejutnya tetamu Rasulullah tu apabila melihat unta mereka semuanya rebah tertiarap di atas tanah. Dan Rasulullah pun menanyakan perbuatan siapa ni kan. Lepas tu para sahabat pun menjawab Nur Aiman. Masya Allah. Lepas tu Rasulullah terkejut dan terus menyuruh Sayyidina Umar untuk pergi memilih unta-unta yang terbaik yang ada di Madinah untuk digantikan unta tu kepada para tetamu Rasulullah. Selepas itu Rasulullah pun pergi mencari Nur Aiman. Nur Aiman pada masa tu memang dia rasa bersalah dan dia lari sampai ke hujung Madinah. Dan sampainya di hujung Madinah tu, Nur Aiman ni berjumpa dengan salah seorang bekas ahli perang Badar. Dia pun bagi salam. Pada masa tu sahabat Rasulullah yang merupakan salah seorang peran ahli Badar tu, dia tengah membuat kerja-kerja sawah pada masa tu. Lepas tu Nur Aiman pun datang. Dia cakap dia ni melarikan diri daripada seseorang. Lepas tu dia minta untuk bersembunyi di tempat sahabat Rasulullah tu membuat kerja-kerja dia. Lepas tu dia pun minta bersembunyi. Lepas tu dia pun memberitahu kepada sahabat Rasulullah tu. Dia cakap kalau ada sesiapa mencarinya,
jangan beritahu bahawa dia bersembunyi di bawah ni. Lepas tu sahabat tu pun berjanji. Lepas tu Nur Aiman pun cakap, walaupun Rasulullah sendiri yang mencari aku, jangan bagi tahu. Lepas tu sahabat tu pun rasa macam pelik. Takkanlah Rasulullah daripada kota Madinah nak datang ke sini semata-mata untuk cari Nur Aiman. Lepas tu sahabat pun berjanji, okey, aku tak akan bagi tahu. Tak lama lepas tu datanglah Rasulullah dengan para sahabat menanyakan kepada sahabat perang Badar tu, adakah ternampak Nur Aiman? Lepas tu sahabat tu pun terfikir sejenak, oh rupa-rupanya Rasulullah lah yang mencari Nur Aiman. Lepas tu sahabat tu pun dia pun ingat balik, dia dah berjanji dengan Nur Aiman bahawa dia tak akan bagi tahu Nur Aiman yang dia bersembunyi dekat bawah ni kan. Lepas tu sahabat tu pun cakap dekat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak tahu di mana Nur Aiman berada. Pada masa yang sama, ketika sahabat itu mengatakan bahawa ia tak tahu di mana Nur Aiman, tetapi pada masa yang sama tangan dia menunjukkan di bawah. Okey, lepas tu Rasulullah pun faham akan elah sahabat tu. Lepas tu Rasulullah pun pergi membuka tempat persembunyian Nur Aiman dan Nur Aiman tertangkap. Rasulullah pun senyum kepada Nur Aiman. Itulah sikap-sikap Nur Aiman yang seringkali akan membuatkan Rasulullah, dia tidak marah kepada Nur Aiman, tapi akan membuatkan Rasulullah kadang-kadang tersenyum dengan sikap Nur Aiman. Okey, kisah yang kedua ni pula berlaku dekat Syam. Okey, pada masa tu Nur Aiman mengikuti rombongan Abu Bakar beserta para sahabat lain untuk sampai dagangan di Syam. Okey, Nur Aiman ada sekali masa tu Abu Bakar telah memberikan tugas-tugas kepada para sahabat yang lain dan mereka telah melaksanakan tugas-tugas yang lain. Abu Bakar telah menyuruh salah seorang sahabat untuk menjaga diorang punya makanan tengah hari pada hari itu. Sahabat ni apabila diberikan tugas, memang mereka akan menjaganya dengan baik, dengan amanah. Pada masa tu dah sampai waktu tengah hari. Masa tu perut Nur Aiman sudah lapar. Dia pun pergilah dekat salah seorang sahabat yang menjaga makanan diorang pada hari itu, dan Nur Aiman meminta makanan untuk dia makan kerana perut dia sudah lapar. Tetapi sahabat Rasulullah yang telah diarahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan untuk diorang makan bersama-sama, tiba-tiba Nur Aiman meminta makanan untuk makan seorang diri dia. Sahabat tu pun tak bagilah kan Nur Aiman untuk makan. Lepas tu Nur Aiman pun desak berkali-kali nak juga makanan tu, sahabat tu tak bagi juga. Nur Aiman mengatakan, betul kau tak nak bagi, kau jangan menyesal kalau kau tak nak bagi. Lepas tu sahabat tu masih cakap, ya betul lah, aku tak akan bagi. Nur Aiman pun cakap, okey kalau tak nak bagi tak apa, jangan menyesal. Pada masa tu kejadian tu berlaku di pasar tau. Okey, lepas pada tu Nur Aiman pun masuk ke dalam pasar. Nur Aiman pun pergilah berjumpa dengan orang yang membeli hamba. Nur Aiman pun menceritakan bahawa di luar sana ada seorang hamba yang ingin aku jual. Okey, jika dia mengatakan bahawa aku bukan hamba, aku orang merdeka, maka ambillah dia, aku ingin menjualnya kepada kamu. Pembeli hamba tu pun bersetuju dan memberi wang kepada Nur Aiman. Lepas tu pembeli hamba tu pun keluarlah dan mereka pun telah menjumpai sahabat Nabi. Mereka pun ingin mengambil sahabat Nabi. Lepas tu sahabat Nabi tu pun cakap, aku bukan hamba, aku orang merdeka. Selepas saja mendengar perkataan itu keluar daripada mulut sahabat tu, maka pembeli hamba tadi pun telah mengambil sahabat Nabi itu untuk dijual. Tak lama selepas tu Abu Bakar pun datanglah. Dia tanya, mana yang menjaga makanan ni kan, para sahabat Nabi ni kan. Aiman pun cakap dengan sama, aku telah menjualnya. Ha? Lepas tu Abu Bakar pun memang terkejut-kejut gila. Abu Bakar pun pergi mendapatkan kembali sahabat Nabi yang dijual oleh Nur Aiman. Rupa-rupanya Nur Aiman menggunakan duit yang dia dapat daripada hasil dia jual sahabat Nabi itu untuk membeli makanan dan membeli sedikit hadiah untuk Nabi, guys. Macam mana kita Nur Aiman, guys, awak kan? Dia punya sikap perangai dia memang kita tak boleh nak imagine. Okey, selepas tu diorang pun baliklah. Sesampainya di Madinah, Abu Bakar terus menceritakan kepada Rasulullah SAW bahawa Nur Aiman telah menjual sahabat mereka di pasar Syam. Maka pada saat itu juga Rasulullah ketawa sehingga ternampak geraham gigi Rasulullah. Dan setiap kali pada setiap tahun apabila rombongan daripada luar datang ke Madinah, Nabi akan menceritakan kisah Nur Aiman ini kepada
para rombongan. Setiap tahun Nabi akan menceritakan benda yang sama kepada para rombongan yang datang ke Madinah. Itulah sedikit sebanyak kisah Nuaiman yang selalu membuat Nabi ketawa sehingga ternampak geraham gigi Rasulullah. Masya Allah. Semoga apa yang kita dengar ni kita dapat mengambil sesuatu daripada kisah Nuaiman ni guys. Okey, aku rasa setakat itu saja cerita yang aku nak kongsikan kepada korang pada kali ini. Okey, kita jumpa lagi di lain-lain video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.